Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, apa khabar semua? Baik, hari ini kita sambung lagi pengajian kita di dalam mentadabbur dan memahami setiap surah-surah yang kita baca selalu, yang dinamakan surah lazim. Baik, hari ini kita masuk dalam surah yang seterusnya selepas surah Al-Humazah, iaitu semalam kita discuss. Hari ini tentang surah Al-Masr, surah Al-Asr. Baik, mari kita baca sama-sama dengan bertajwid. Sebelum tu kita baca Al-Fatihah dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baik, mari kita baca sama-sama surah Al-Asr. Bagi yang di rumah boleh buka Al-Quran. Bagi yang tiada malas buka Al-Quran, boleh tengok sahaja di handset anda. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Baik, itu bacaan surah Al-Asr. Bacaan yang mana bacaan itu memerlukan tajwid dan panjang pendek yang betul. Jadi kita nak tahu, kita perlu mari kita kaji sama-sama macam mana nak tahu tajwid tersebut. Baik, kita dah belajar 6 tajuk. Mari kita tengok dalam surah Al-Asr. Baik. Wal 'asr. Di sini ada satu huruf yang kita abaikan yang dinamakan alif wasal. Kita kelabukan dia supaya anda tidak membacanya dengan harakat. Wal 'asr tidak salah. Kerana bila dia ada lam mati selepasnya, maka tidak akan jadi harakat di sini. Innal insana lafi khusr. Terima kasih kepada yang baru masuk. Saya sangat-sangat menghargai siapa yang baru masuk dan mendengarkan bacaan suci Al-Quran serta kita memahami. Innal insana lafi khusr. Inna. Di sini ada satu tanda syaddah atau nun yang kita gandakan bunyinya, iaitu Allahu Akbar. Minta maaf. Baik. Di sini ada satu nun yang kita gandakan bunyinya, iaitu nun syaddah. Inna. Jadi saya dah cakap, jika nun syaddah, dia merupakan wajibul ghunnah, yang mana wajib dengung. Jika nun yang bertanda syaddah atau mim yang bertanda syaddah, wajib dengung. Wajibul ghunnah. Innal insana lafi khusr. Di sini ada satu nun bertanda mati. Nun ini tidak bertanda mati, tetapi diwarnakan hijau. Jadi saya dah cakap, jika warna hijau merupakan dengung. Jika berwarna merah merupakan idgham. Jadi jika dengung, kita tak sebut bunyi nun tu. Terima kasih kepada yang baru masuk. Jadi kita tak bunyikan nun dan kita bunyikan dengung. Insana, itu bermaksud dengung. Tetapi dengung kat sini, dengung idgham atau dengung ikhfa. Di sini dengung ikhfa kerana berwarna hijau. Senang anda nak faham. Tak perlu susah-susah nak tahu. Kami dah warnakan setiap warna dan anda tahu apakah warna hukum tersebut. Ini wajibul ghunnah, ini ikhfa. Innal insana lafi khusr. Di sini tiada hukum. Jika warna hitam semua tiada hukum. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihat. Baik, kat sini
Ada satu yang kita abaikan. Saya dah cakap, jika warna kelabu kita abaikan dan kita tidak panjangkan, iaitu illallazina. Di sini ada satu alif berwarna kelabu yang kita abaikan harakatnya dengan alif wasal, kerana di sini ada satu syaddah atau tanda mati seperti ini. Jadi kita abaikan illallazina. Di sini ada satu tanda panjang. Di sini juga ada satu tanda panjang, saya lupa nak cakap. Di sini tak ada. Tanda panjang 2 harakat, tanda panjang 2 harakat. Amanu, di sini ada satu alif 2 harakat juga. Senang nak tahu harakat, alif, waw, ya. Itu sahaja harakat yang anda perlu tahu. Tak ada sa, jim, sod, tak ada. Amanu. Di sini ada satu tanda waw, harakat. Dekat sini juga ada satu alif yang kita kelabukan. Apa maksud kelabu ni? Kelabu ini ialah kita abaikan dia punya harakat dia. Amanu. Tapi waw ni merupakan 2 harakat. Jadi kalau waw campur alif jadi 4, contohnya macam tu kan. Tapi kita tak baca 4. So kita kelabukan. Jadi anda abaikan amanu wa amilus. Ini lagi banyak dia punya yang kita abaikan. Waw, alif wasal dan lam. Kerana apa kita abaikan semua ni? Terima kasih kepada yang bermasuk. Minta kita sebarkan manfaat dengan cara kita share kepada ramai orang. Kita nak bantu ramai orang dalam dalam mentadabbur Al-Quran ini. Wa amilus solihati. Di sini ada satu alif kecil dan alif kecil di sini. Ini pun 2 harakat. 2 harakat. Jadi sebab apa kat sini banyak sangat kelabunya? Kerana apa? Asalnya kalau tak sod ni kita tak syaddah kan? Ini akan jadi harakat ni. Wa amilu. Tetapi kita tak harakatkan kerana telah ditelan oleh sod ni. Sod ni bila kita gandakan bunyi dia, maka dia akan telan semua dia akan telan semua huruf-huruf yang kita kelabukan ni. Itu maksudnya. Wa amilus solihati wa tawasaw wa tawa. Di sini pun ada satu harakat. Alif. Wa tawasaw. Di sini ada hukum madlin. Terima kasih Masyitah Zaim join. Ya, Masyitah, terima kasih kerana join. Saya sangat appreciate. Nanti saya jawab aja soalan tu. Okey. Wa tawasaw bil haqqi. Okey, di sini ada satu hukum yang dinamakan madlin, yang mana lembut. Macam mana nak tahu madlin, tuan-tuan? Senang je nak tahu waw mati atau ya mati, yang mana sebelumnya baris atas. Jika baris depan atau bawah, maka tak jadi hukum madlin, lembut. Dalam kaedah haraki kita buat tanda macam ni, V. Wa tawasaw bil haqqi. Wa tawasaw bil haqqi. Di sini ada satu huruf yang kita abaikan, alif dan alif wasal di sini. Kita abaikan bunyi dia, kelabukan. Bil haqqi, di sini ada satu huruf yang kita gandakan bunyi dia. Bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa tawasaw bis sabr. Di sini ada satu alif yang kita abaikan. Di sini juga ada mempunyai hukum madlin seperti ini. Dan ini juga ada alif lam yang kita abaikan kerana di sini ada syaddah. Jadi alif lam yang kita kelabukan mempunyai 2 alif lam, iaitu alif lam syamsiyah dan qamariyah. Macam kategori ni syamsiyah. Jadi sod ni dah telan dah bunyi alif dengan lam ni. Qamariyah pun sama. Kita kelabukan juga. Semua alif lam kita kelabukan. Jadi kita abaikan bunyi dia. Baik. Inilah merupakan surah Al-As. Apa maksud surah Al-As, tuan-tuan? Apa maksud surah Al-As? Surah Al-As bermaksud masa. Apa yang Allah nak terangkan dalam surah ni? Baik, kita masuk dalam kefahaman pula ya. Supaya anda faham, bila anda faham tentang surah-surah ni, anda akan membaca dalam solat khusyuk. Surah-surah lazim ni, kita baca, kita tak faham, jadi kita akan sambil lewa. Faham? Terima kasih kepada yang baru join. Saya sangat-sangat menghargai anda kerana sanggup menuntut ilmu di waktu lapang sementara kita tunggu isyak. Jadi kita
sebarkan manfaat ini dengan kita share kepada ramai orang, kerana ramai orang memerlukan bimbingan dalam membaca Al-Quran dan kefahaman. Jadi bila mereka faham apa yang mereka baca, mereka akan khusyuk dalam solat. Mereka faham penceritaan surah tersebut, jadi mereka akan menjaga setiap sebutan hukum tajwid tersebut. Baik, mari kita bercerita tentang surah Al-As. Baik. Maksud pertama, wal as. Apa maksud wal as, tuan-tuan? Wal as. Wow di sini, wow kalau kita belajar dalam bahasa Arab, stam biasanya, siapa yang belajar stam ataupun yang pernah pergi Mesir, kan? Wow ni bermaksud dan. Tetapi Arab dia mempunyai bermacam-macam maksud, macam bahasa Inggeris. Satu perkataan boleh macam-macam maksud. Jadi wow dalam surah Al-As, wal as di sini bermaksud sumpah. Wow yang mana Allah bersumpah atas surah tersebut. Apa benda yang Allah bersumpah di dalam Al-Quran, semuanya perkara itu perkara besar, perkara yang sangat-sangat ditekankan. Antaranya yang Allah sumpah selain daripada wal as, wal adiyat, wasyams, wattin, apa lagi? Wazaitun, apa lagi? Waturi sinin. Demi buah tin, demi buah zaitun, demi gunung Tursina. Semua demi-demi ni, semuanya Allah nak tekankan di situ. Pentingnya, hebat ataupun nak kata hebatnya benda ni dan sangat-sangat penting. Contoh di sini wal asr, apa maksud? Demi masa. Allah nak sumpah demi masa. Kenapa Allah sumpah dengan masa ni? Sebab apa? Jawab dalam ayat yang kedua. Kita tengok ayat kedua. Innal insana lafi khusr. Apa maksud? Inna, sesungguhnya. Insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia ni semuanya dalam rugi. Celaka, betul lah. Rugi sangat-sangat. Semua manusia ni dekat dalam rugi. Anda semua ni rugi, termasuk saya. Semua keliling kita ni. Sebab apa rugi? Rugi sebab apa, tuan-tuan? Saya nak cerita sedikit. Baik. Kenapa apa yang kita buat banyak tak berjaya? Kenapa apa benda yang kita buat, banyak benda yang kita buat banyak tak berjaya? Kerana apa? Sebab apa? Contohnya dalam Islam, kita tengok zaman sekarang kan. Kenapa Islam acik kalah je? Zaman sekarang ni acik orang kafir je menang. Kita macam tenggelam. Kenapa? Seperti kita nampak orang kafir ni lebih gah daripada kita. Kenapa? Kerana kita punya organisasi ni, kita punya community kita ni saling membantu antara satu sama lain. Seperti mana yang Islam suruh. Islam suruh apa? Sedekah. Islam suruh apa? Beramal soleh. Berpesan-pesan. Baik, kita sambung kepada ayat seterusnya. Okey. Allah dah terang kat sini. Semua manusia dalam keadaan kerugian. Kecuali illallazina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Apa maksud di sini? Semua manusia rugi kecuali mereka yang beriman. Illallazina amanu, kecuali mereka yang beriman, wa amilu, dan beramal soleh. Beramal apa yang mereka tahu, apa yang mereka masuk, apa yang mereka belajar, mereka amalkan. Wa amilus salihat, bukannya belajar tapi tak beramal, belajar tapi tak buat apa-apa. Wa tawasaw bil haqq, memberi manfaat kepada orang lain, berpesan-pesan kepada orang lain tentang apa yang mereka belajar. Itu maksud wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr, dan berpesan-pesan kepada kesabaran. Apa yang anda hidup dekat dunia ni, kan? Kita hidup dekat dunia ni kebanyakannya gagal, betul? Apa yang kita usahakan kebanyakannya fail. Lebih fail lagi, banyak fail. Dan kita mula salahkan Tuhan kadang-kadang. Salahkan Tuhan atau salahkan orang lain. Atau kita kata macam ni. Ramai orang Melayu banyaknya selalu cakap macam ni. Tak apalah, tak ada rezeki dah. Memang saya ditakdirkan macam ni. Memang saya ditakdirkan bodoh. Saya ditakdirkan miskin. Dia kaya. Dia memang Allah dah bagi dia rezeki banyak. Rezeki aku macam ni lah. Tak apalah lain-lain orang. Siapa yang selalu cakap macam tu? Sebenarnya
Otak dia tu yang tak nak berubah. Kalau dia nak jadi macam orang tu, dia boleh. Cara dia berubah lah. Dia ubah cara fikir dia. Kalau dia fikir dengan cara peringkat tahap dia, memang dia pada tahap macam tu lah. Allah sebut dalam Al-Quran, Allah uji orang, Allah tak akan uji seseorang manusia itu, Allah tidak akan uji seseorang itu melainkan apa yang dia mampu. Apa maksud daripada ayat ini? Allah tak akan uji seorang itu lebih daripada kemampuannya. Maksudnya ialah, jika orang tu memilih untuk hidup di tahap yang miskin, contoh, dia pilih hidup untuk tahap yang circle dia. Dia pilih untuk hidup, macam mana nak cakap, dia pilih untuk hidup senang, selesa. Contoh, dia nak relax, sambil tu dia nak kaya. Macam itulah, dia nak hidup senang dalam keadaan dia nak banyak duit. Boleh ke macam tu? Ataupun dia nak okey, macam mana dia nak dapat banyak duit dalam keadaan dia selesa atau dia tak selesa? Macam mana nak terima kasih kepada Ibu Rujai minta kita share kepada ramai orang. Saya nak terang tentang surah Al-As ni. Kenapa kita rugi? Apa yang nak diterangkan? Kenapa maksud Allah kita rugi? Maksudnya ialah kita tak pernah upgrade diri kita. Faham tak? Apa perbezaan anda dengan orang yang berjaya? Okey, saya bukan kata anda. Apa perbezaan orang yang tak berjaya dengan orang yang berjaya? Contohlah, saya buat pemisalan antara orang miskin dan orang kaya. Apa perbezaan antara mereka berdua? Kenapa orang kaya ni dia berjaya dan orang miskin ni dia tak berjaya? Dan orang miskin berkata, rezeki nak buat macam mana? Rezeki tak salah alamat. Nanti insya-Allah saya akan dapat macam tu. Orang miskin ni dia kata, saya insya-Allah Allah akan bagi kat saya satu hari nanti. Dengan dia tak buat apa-apa. Dia hanya berdoa je, ya Allah aku nak jadi kaya macam dia. Boleh tak macam tu? Logik tak? Tak logik. Umpama saya nak ambil ni, saya baling jauh-jauh. Okay, saya baling jauh-jauh, lepas tu saya doa kepada Allah, ya Allah saya nak ambil ni selotip dekat jauh kat sana. Ya Allah saya nak ambil. Lepas tu saya duduk diam. Saya mengharapkan selotip tu terbang sendiri datang kat saya. Boleh tak? Itu namanya ajaib. Boleh ke berlaku ajaib dekat dunia ni? Boleh. Boleh kepada orang-orang yang tertentu. Orang yang tertentu dia apa? Nabi, wali Allah, karamah, ataupun istidraj. Benda benda ajaib ni, benda ni tak biasa berlaku. Takkan semua benda kita nak hidup kat dunia ni semua nak ajaib. Kenapa kalau anda nak sesuatu tu, anda tak usahakan untuk dapatkan? Kenapa saya tak pergi ambil diri dan ambil selotip ni dan dapat pegang? Kenapa saya tak bergerak, bertindak? Itu yang saya terang semalam, konsep doa. Kalau tuan-tuan faham, konsep doa ialah apa yang kita cakap, fikir, rasa, buat. 4 benda tu. Apa yang kita cakap, fikir, rasa, buat. Bukannya kita doa dan duduk diam sambil mengharapkan. Kalau anda doa dan diam, anda berdoa dan buat perkara yang sama tanpa mengupgradekan diri anda mengharapkan benda yang ajaib. Faham tak? Maksudnya, jika anda berdoa untuk mendapat satu benda yang luar biasa, dan selepas anda berdoa, anda membuat tindakan harian yang sama, jadual harian yang sama, anda takkan dapat benda yang berbeza akan datang. Apa yang anda nak luar biasa tu, anda kena buat tindakan yang luar biasa dari sekarang. Kalau anda nak perkara yang luar biasa itu akan datang, anda akan capai, anda kena buat tindakan yang luar biasa daripada sekarang. Kalau anda buat tindakan yang biasa sekarang, anda takkan dapat yang luar biasa. Faham tak? Faham tak apa yang saya cakap? Okey, jadi kat sini saya nak terangkan kenapa manusia ni rugi. Kerana dia tidak pernah tahu macam mana nak upgrade diri dia. Faham tak? Manusia dia tidak pernah memegang konsep yang Nabi suruh, hari ni lebih baik daripada semalam, dan esok lebih baik daripada hari ni. Kenapa tak pegang konsep tu? Kenapa tak pegang konsep tu dalam hidup? Ramai manusia, majoriti dekat kita punya community ataupun Islam especially, kita banyak kita tengok, mereka tidak pernah apa tu orang kata, kita tengok orang Islam sekarang ni banyak letakkan diri dalam zon yang selesa dan tidak pernah mencari ilmu untuk upgrade diri dia. Okey, macam mana kita nak upgrade diri kita adalah dengan cara kita memberi
manfaat kepada orang lain. Itu yang disebutkan dalam surah Al-As. Illal ladzina amanu. Allah kata, selain pada orang yang rugi ni adalah mereka yang beriman. Apa maksud beriman ni? Yang mana beriman ni, dia beramal soleh apa yang dia buat. Apa yang dia tahu, dia belajar, dia beramal daripada apa yang dia belajar, dan dia memberi manfaat kepada orang lain. Wa tawassaw bil haq, memberi manfaat kepada orang lain. Contoh, dia ada ilmu elektrik, ilmu marketing, ilmu designer, ilmu Al-Quran, ilmu apa saja. Dia bantu orang lain secara percuma. Dia sentiasa bantu supaya dia harapkan orang lain dapat manfaat macam mana dia. Bukannya dia dapat satu benda tu, dia duduk diam, dia senyap, dia simpan. Ini ilmu tak aku, so orang lain tak dapat. Itu namanya apa? Itu namanya kedekut. Itulah maksudnya kedekut, bakhil. Jadi orang yang bakhil ni, saya dah sebut dah surah Al-Humazah semalam. Allah mencela orang yang macam ni, mencela orang yang jenis simpan apa yang dia ada dan dia tak nak sebarkan pada orang lain. Jadi orang yang macam ni adalah orang yang tak nak upgrade diri dia. Inilah orang yang termasuk dalam innal insana lafi khusr. Orang yang rugi. Faham tak? Terima kasih. Alhamdulillah ramai pula hari ni. Semalam 1212 je. Terima kasih kepada yang join. Kita minta share kepada ramai orang. Jadi saya nak terang di sini, jika apa yang dimaksudkan oleh Allah dalam surah Al-Asr, illal ladzina, semua manusia ni rugi kerana apa? Kerana kita tengok zaman sekarang, biasanya orang, semua manusia dalam kehidupan dunia ni bersaing. Faham? Semua kita ni bersaing. Tak kisahlah kalau kita nampak baby daripada kecil, budak-budak kan, kita nampak je depa main-main tiba-tiba gaduh. Gaduh sebab apa? Rebut ni. Rebut apa nama? Tebi apa? Donat contoh. Tiba-tiba gaduh, rebut donat. Okey, kita fikir depa gaduh sebab depa budak-budak. Tak. Sebenarnya anda pun sama macam tu. Anda faham tak? Dalam kehidupan kita ni, kita sentiasa bersaing dengan kita punya tahap. Contoh tahap kita berniaga, kita peniaga. Anda ada, siapa yang peniaga? Anda ada pesaing tak? Ada tak pesaing di kalangan anda? Ada, betul. Jadi saya nak terang macam mana, apa beza orang Melayu berniaga dengan orang Cina. Kita nampak orang Cina, mereka punya ekonomi lebih advance daripada orang Melayu. Sebab apa? Apa beza mereka, macam mana ekonomi mereka boleh naik lebih lonjak, lebih tinggi, dan mereka lebih kaya berbanding ekonomi Melayu ni? Kenapa kita sangat lemah? Sebabnya persaingan. Perbezaan persaingan orang Melayu dengan perbezaan persaingan orang Cina berbeza. Bezanya, persaingan orang Cina, mereka bersaing dengan cara mereka upgrade diri mereka. Dan mereka belajar setiap daripada mereka yang berjaya. Dan mereka yang berjaya memberi manfaat kepada mereka satu sama lain. Dia cerita, okey, aku buat macam ni. Kalau kau nak berjaya, kau kena buat macam ni. Kau kena bagi orang nampak dalam marketing ni. Kau kena. Dia bagi ilmu. Dia sebarkan ilmu kepada kaum-kaum dia. Supaya kaum-kawan dia boleh naik macam dia juga. Orang Melayu, macam mana orang Melayu bersaing? Itu namanya persaingan yang sihat. Orang Cina ni. Orang Melayu macam mana dia bersaing? Nampak seorang dia naik contoh. Kawan dia nampak kawan dia naik. Saya dah cerita dalam surah Al-Humazah macam mana orang tu boleh naik dengan cara dia bersedekah. Dengan cara dia beri manfaat kepada orang lain. Jadi kawan dia menggunakan cara macam tu, kawan dia naik. Semakin sale makin banyak. Semakin rumah dia makin besar. Perniagaan dia lagi hebat. Pesaing dia, kawan dia tengok, uish, dia makin power. Jadi bila bersaing, anda akan nak sama tahap dengan dia. Itu maksudnya bersaing. Bersaing maksudnya, bila kita nampak seorang dia naik, kita akan cuba untuk kita sama macam dia. Bezanya, orang Cina, mereka bersaing dengan cara mereka upgrade. Orang Melayu, dia bersaing dengan cara dalam surah Al-Humazah yang saya sebut. Mereka menjatuhkan dia dengan cara membuka aib. Membuka aib. Cerita ini kaki bawang. Itu maksud saya. Orang yang sentiasa menceritakan keburukan orang lain. Oh, dia ni. Dia karipak dia tak sedap. Jangan beli kat dia. Contoh, kedai karipak kan. Karipak kita tak laku. Karipak dia laku. Kita nak bersaing dengan dia. Kita nak sama tahap dengan dia. Dengan cara kita jatuhkan dia supaya dia sama macam kita yang tak pernah berjaya. Faham tak? Cara kita, orang Melayu ni, bukan salah saya kalau orang Melayu. Tak semua orang Melayu macam ni. Tetapi kebanyakannya, biasanya kita nampak orang Melayu ni bila nampak orang lain berjaya,
Dia suka membawang. Faham? Kaki bawang. Kita ada tengok, saya ada buka satu YouTube channel kaki bawang. Apa kau tak fikir ke? Kau tak nampak sangat dia tak mengkaji Al-Quran. Saya kalau baca surah Al-Mazah ni depan channel orang yang buat channel kaki bawang, saya dah taubat terus. Kalau saya cerita tentang neraka Al-Hutawah ni macam mana? Kenapa kau nak jatuhkan orang lain? Kalau dia nak upgrade diri dia, kenapa kita nak jatuhkan? That's why kau tak pernah berjaya dalam hidup. Minta maaf sebab saya garang sikit. Saya bukan garang, saya nak anda faham tentang kehidupan ni, macam mana kehidupan ni bergerak. Kita ni manusia ni, kalau kita faham, kita daripada zaman sekolah, kita sentiasa upgrade, betul tak? Kita sentiasa daripada sekolah kita upgradekan diri kita, naik sedikit-sedikit. Darjah 1, darjah 2, darjah 3, darjah 4. Kita sentiasa naik. Sebab kat sekolah kita ada disiplin. Itu yang penting. Disiplin, jadual, apa benda yang kat sekolah tu, itulah sebenarnya kehidupan. Matlamat sekolah apa? Nak kemenjadian murid. Masalahnya manusia sekarang, lepas habis sekolah, dah masuk universiti, dah habis semua, tak ada jadual hidup. Apa benda yang dia belajar kat sekolah tu semua habis buang. Dia kata, oh sekarang aku bebas. Habis SPM, warnakan baju. Seronok habis SPM. Lepas tu, apa kau jadi? Lepas tu, kadang-kadang orang habis SPM pun duduk tepi, merempik tepi jalan. Lumba lah, main Superman. Bukan saya nak salahkan mereka. Kadang-kadang ada je orang berjaya bahagian tu. Tapi masalahnya, kita tengok ramai tak berjaya. Sebabnya dia tak ada, dalam hidup dia tak ada disiplin dengan jadual. Tak ada langsung. Tak ada jadual apa benda. Aku plan aku nak capai. Contoh dia buat dalam bisnes. Dia pun buat bisnes. Dia capai. Aku nak capai pada Oktober ni aku nak capai 2,000 sebulan. Lepas tu dah capai 2,000 sebulan. Okey. Dah capai 2,000 sebulan. Aku nak capai pada tahun depan Februari 10,000. Itu namanya upgrade. Kita zaman sekarang ni dapat kerja. Contoh. Oh 2,000. Gaji 2,000 kan. Seronok lah. Oh 2,000, Alhamdulillah. Dapat kerja. Banyaknya orang suka maintain 2,000. Oh, banyak lah tu. Boleh hidup. Tak nak upgrade pun sampai ke berjuta-juta. Kenapa tak nak upgrade hidup tu? Sebabnya orang kita ni banyak tak suka upgrade diri kita ni. That's why. Waktu bila ada seorang yang lagi hebat berkita, income dia lebih banyak, kita suka jatuhkan dia. Kita bukan nak belajar daripada apa yang dia buat. Kita tanya, macam mana kau buat? Macam mana kau boleh berjaya? Macam mana kau ni boleh ni? Kau cuba ajar aku. Kenapa kita tak tanya macam tu? Kenapa tak? Ilah dia ni tipu ah. Dia kenapa macam tu? Sebab tu majoriti manusia ni rugi. Dan antara selain pada itu, orang yang dengki ni Humazah ni. Ini Al-Humazah ni saya cerita surah Al-As ni. Orang selain pada Al-Humazah ni adalah antara yang penyebab surah Al-As ni lah. Rugi, manusia ni rugi. Selain daripada itu, orang yang berjaya ni pula, yang berjaya ni dia ada ilmu marketing contoh, dia dah naik. Tak semestinya marketing, saya asyik sebut pasal bisnes je. Orang yang berjaya dalam pembelajaran pun sama, dalam universiti contohnya, dia hebat kan. Kalau dia berjaya seorang-seorang, dia tidak menyebarkan manfaat kepada orang lain, nescaya dia akan jatuh balik. Percaya tak? Setiap daripada orang yang mana dia naik dan dia tidak pernah memberi manfaat kepada orang lain, dan dia tidak pernah sedekah kepada orang lain, dan dia tidak pernah menaikkan orang lain supaya orang lain tu jadi macam dia, nescaya kita akan tengok dia pada satu hari nanti dia akan jatuh balik. Itu kehidupan dunia ni. Sebenarnya kita nak berjaya, kita kena menolong orang lain supaya orang lain dapat manfaat, maka orang lain akan pandang baik pada kita dan kita akan naik. Dan sentiasa naik. Itu maksudnya kehidupan. Jadi apa yang maksudkan dari ayat 3? Illal ladzina amanu, bermaksud orang yang beriman. Orang yang beriman bermaksudnya apa? Apa beza orang Muslim dengan orang beriman? Beza orang Muslim ialah hanya gelar Islam, mengucap 2 kalimah syahadah dan melakukan solat. Tetapi dia tidak pernah beramal kepada apa yang dia belajar. Itu maksudnya Muslim, tapi dia tak beriman. Amanu, beriman bermaksud apa yang dia belajar dia amalkan. Apa yang Allah larang dia tak buat, dan apa yang Allah suruh dia buat, dia buat sungguh-sungguh. Itu maksudnya beriman. Jadi orang yang kategori macam ni baru tak rugi. Baru kehidupan dia sentiasa upgrade.
baru kehidupan dia hari ini lebih baik daripada semalam dan esok lebih baik pada hari ini. Itu maksudnya. Dia sentiasa memberi manfaat kepada orang lain, maka dia punya impian dia akan tercapai. Jadi maksud dalam surah Al-Ghafir, ud'uni astajib lakum, apa yang kau nak Allah akan perkenankan. Maksudnya jika kau buat ni, illal ladzina amanu, kau beriman, wa amilus solihat, dan kau beramal soleh, apa yang kau beriman, apa yang kau belajar, kau beramal soleh, wa tawassaw bil haq, dan kau memberi manfaat kepada orang lain, wa tawassaw bis sabr, dan kau berpesan kepada orang lain supaya bersabar. Kenapa kita dalam kehidupan dunia ni kena sentiasa berpesan kepada kesabaran? Kita kena memberi manfaat dan kita kena sentiasa nasihatkan orang lain kepada kesabaran. Apa maksud wa tawassaw bis sabr ini? Ialah az-zikr. Apa maksud az-zikr, tuan-tuan? Nabi kata, saya lupa hadis dia. Tetapi manusia ni sentiasa setiap hari perlu diberi peringatan. Az-zikru tanfa'ul mu'minin. Peringatan ini sangat az-zikru tanfa'ul mu'minin. Peringatan ini sangat-sangat bermanfaat kepada orang mukmin. Maksudnya Nabi suruh orang manusia ni perlu setiap hari diberi peringatan. Itulah maksudnya wa tawassaw bis sabr. Kerana apa? Kerana dia setiap hari kena diberi peringatan. Kalau kita setiap hari tak diberi peringatan, maka kita akan jatuh. Daripada kita berpuncak, kita akan jatuh balik. Maksud diberi peringatan ialah kita dalam kehidupan ni sentiasa ditekan, diuji. Sebab tu dalam kita punya kehidupan sentiasa ada pesaing. Pesaing tu dia sentiasa nak jatuhkan kita. Biasalah, kamu nak berniaga apa pun, kamu dalam bidang apa pun, mesti ada pesaing. Dan pesaing tu sentiasa nak jatuhkan kamu. Cara kamu tak nak jatuh ialah kamu sentiasa belajar, sentiasa upgrade diri kamu. Dan bila kamu terjatuh, contoh pesaing tu berjaya jatuhkan kamu, biasalah dalam perniagaan, dalam kehidupan dunia ni, kita memang ada naik dan turun. Bila kamu terjatuh, memang biasanya orang akan naik, akan jatuh dan akan naik balik. Biasanya macam tu. Bila kamu akan jatuh, itulah maksudnya wa tawassaw bis sabr. Kamu kena bersabar atas apa yang berlaku kat kamu, dugaan yang menimpa kamu. Jadi bila kamu sabar, kamu takkan dengki dengan orang yang jatuhkan kamu tu. Kamu akan macam ni. Dia macam mana dia buat? Macam mana dia boleh jatuhkan aku? Aku kena buat macam dia. Kita mula tiru gaya dia. Kita ikut. Kita upgrade diri kita macam mana ikut cara dia. Itu maksudnya kita upgrade. Kita bersabar. Kalau kita tak berpesan pada kesabaran, orang itu, dia nampak dia jatuhkan, kau ajar. Kita pun pergi sihir kat dia. Hantar sihir. Itu maksudnya. Kita mula dengki. Kita mula bunuh-bunuh. Jadi pentingnya dalam kehidupan kita, dalam surah Al-As, iaitu kita mesti ada iman dalam hati. Na'amanu. Dan beramal apa yang kau belajar. Apa yang kau belajar kau kena amalkan. Wa tawassaw bil haq. Kau memberi manfaat kepada orang lain dengan cara kau sebarkan apa ilmu yang kau ada kepada orang lain dan tak kedekut. Wa tawassaw bis sabr, dan sentiasa memberi peringatan kepada orang lain supaya bersabar dalam kehidupan dunia ni. Sebab kita sentiasa diuji, sentiasa berulang, diuji. Boleh faham? Okey. Itu adalah merupakan penerangan dalam surah Al-As. Saya harap tuan-tuan faham tentang bagaimana kehidupan ini bergerak. Bagi yang tak faham boleh PM supaya saya terang lebih lanjut. Baik, jadi surah Al-As ini lebih menceritakan tentang kehidupan kita, kehidupan dunia ini. Jadi dah azan solat, dah azan isyak. Setakat itu sahaja live saya. InsyaAllah esok kita akan masuk dalam surah yang seterusnya, At-Takatsur. Minta kepada yang tengok live saya ini untuk kita sebarkan manfaat kepada ramai orang, supaya orang lain tahu tentang pemahaman Al-Quran, supaya mereka dapat khusyuk dalam solat bila mereka membacakan surah tersebut. Kita tengok imam Mekah, imam orang-orang hebat-hebat ni, kadang-kadang mereka menangis dalam solat. Sebab apa mereka menangis? Sebab dia faham apa yang dia baca. Dan mereka bila anda faham, anda akan menjaga tajwid Al-Quran tersebut. Sebab kita dah faham, kita tahu ini kalamullah, kita jaga elok-elok supaya kita tak ada salah. Dan kita menangis sebab kita tahu yang kita ni sebenarnya termasuk di kalangan tu. Kita termasuk kalangan humazah, kita termasuk di kalangan Al-As, orang yang rugi. Tak pernah nak upgradekan diri sendiri, sentiasa salahkan orang lain, sentiasa nak jatuhkan orang lain. Itu sebabkan orang tu menangis. Baik, setakat itu saja. Saya minta maaf atas salah dan silap terkasar bahasa
yang baik datang daripada Allah, yang salah dan silap, dan jika ada salah itu semua datang daripada saya. Terima kasih kepada yang join dalam live saya. Saya minta jika saya ada kekurangan, minta kita saling nasihat, komen dan sebagainya, dan kita share kepada ramai orang. Baik, setakat itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.